Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM kini melangkah ke usia separuh abad penubuhannya dalam usaha meneruskan agenda membina dan memimpin tamadun khairah ummah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam menongkah arus dan cabaran globalisasi dan usaha menangani isu dan permasalahan umat, ABIM tekad mensasarkan matlamat menciptakan ABIM sebagai sebuah gerakan kemasyarakatan yang memfokus kepada unsur ilmu dan bakti, iaitu suatu pergerakan bagi membangun masyarakat sebagai ilmuwan yang mencerahkan kelompoknya sendiri dengan ilmu dan hikmah, kemudiannya merencana dan menggerakkan tindakan berstrategi ke arah membaiki masyarakatnya. Maka, bersempena dengan muktamar kali ke-49 Angkatan Belia Islam Malaysia, Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama. Aplikasi MyABIM turut dibentuk dan dilancarkan, merupakan suatu aplikasi yang dibangunkan untuk menyampaikan maklumat, berita serta pemahaman berkenaan isu semasa serta perkembangan ABIM Pusat, ABIM Negeri dan ABIM Daerah bagi seluruh ahli ABIM. Setelah semua usaha dan perancangan yang dijalankan ini, pastinya bermula dengan sokongan dan cetusan idea oleh saudara Faisal Aziz selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia serta seluruh kepimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia yang dianggotai oleh komposisi pimpinan dan exco yang pakar dan kompeten dalam bidang mereka. Sesungguhnya, hala tuju dan tindakan ABIM sentiasa berpaksikan 5 budaya ABIM dan seiring dengan visi dan misi ABIM, maka satu demi satu kejayaan pastinya akan membuahkan hasil demi mengangkat ABIM selaku gerakan ilmu dan bakti yang terbaik di Malaysia dan di dunia. Menuju ke separuh abad, Angkatan Belia Islam Malaysia memacu kegemilangan. Keluarga adalah unit nukleus dalam komposisi populasi masyarakat keseluruhannya. Maka keluarga main peranan penting dalam membina negara dan pastikan supaya keseluruhan aspek kenegaraan mencipta kebahagiaan bagi seluruh rakyat akan menjadi suatu yang terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Dan kita bersiaran hari ini dalam siri ketiga Bicara Tanwir yang akan mengupas secara lebih spesifik tentang satu topik yang juga tidak kurang pentingnya, wawasan keluarga dalam realisasi bangsa Malaysia. Hadirin, tuan-tuan, saudara yang menonton siaran kita pada pagi ini. Bersama kita hari ini kita bawakan para panelis yang merupakan sebahagian dari pimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Yang pertama, Saudari Fatin Nur Majlina Nordin, Naib Presiden ABIM, merangkap Ketua Helwa Hal Ehwal Wanita ABIM. Yang kedua, Saudari Fatimah Az-Zahrah Muhammad, Exco Tugas-Tugas Khas. Yang ketiga, Siti Nur Sakinah Ahmad Budiman, juga merupakan Exco Tugas-Tugas Khas ABIM. Dan Dr. Zafri Ismadi Muhammad Anis, juga merupakan Exco ABIM. Dan kita akan membahaskan perkara yang barangkali setiap hari berada dalam kalangan kita, tentang keluarga, membina keluarga yang baik, kehidupan bersama dengan anak-anak, pasangan, duduk dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi dalam konteks ABIM, kita tidak hanya bercakap tentang keluarga konvensional yang hidup seperti kebanyakan orang biasa. Tapi wawasan kita bagaimana keluarga ini atau keluarga kita dapat menyerap, mendukung dan embrace dengan izin gagasan-gagasan, visi dan matlamat untuk menciptakan negara yang lebih baik. Dan dalam konteks ini, ABIM tidak sedikit pun berasa ragu-ragu untuk mengangkat gagasan yang kita namakan sebagai bangsa Malaysia. Dan ini akan dikupas lanjut oleh
para panelis kita. Pastinya sebagaimana kita sebutkan awal tadi, bahawa keluarga adalah unit nukleus, unit yang paling asas, yang paling teras dalam pembentukan populasi seluruh negara yang ada hari ini. Jadi bagaimana keluarga itu dibentuk, maka itu juga akan membentuk bagaimana seterusnya keadaan masyarakat dan juga negara kita. Bagi memulakan pembincangan kita pada pagi ini, kepada Saudari Fatin, kita akan mulakan dulu dengan bagaimana saudari menanggap persoalan keluarga, masyarakat, dan bagaimana kita nak supaya keluarga kita ini di Malaysia, keluarga Malaysia ini membentuk keluarga yang punya wawasan. Jadi kita tahu hari ini kehidupan kita kan agak hektik. Kita bekerja, malah kalau di keluarga itu suami isteri juga bekerjaya sekarang ini. Anak-anak itu ditinggalkan di taman asuh. Kehidupan yang serba kompleks hari ini dengan sikit sebanyak tekanan kehidupan itu dengan keperluan-keperluan yang mesti dipenuhi, tak semacam keluarga tradisional sebelumnya. Tapi bagaimana dalam keadaan ini keluarga kita juga dapat dibentuk, generasi kita dan generasi yang terkemudian juga sedar bahawa perlunya untuk membentuk keluarga yang punya wawasan, yang terlibat mendukung perjuangan menjadikan negara kita lebih baik. Jadi silakan dengan tanggapan yang awal daripada Saudari Fatin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama meneruskan bicara Tanwir. Selepas kita kita masih terus bersama. Ini yang kali yang ketiga. Dan kita memenuhi hari PKP kita hari ini yang ke-6 dan ke-7. Dan saya ingat kita masih lagi bersama-sama lah melawan pandemik COVID ni bersama di rumah. Dan saya ingat ini satu wacana yang menarik lah, dan kita menanggapi tajuk hari ni besar, tapi saya ingat besarnya pun tapi dia ada kita mempunyai peranan-peranan penting dalam wawasan besar ni. So hari ni tajuk kita wawasan keluarga dalam realisasi bangsa Malaysia, dan moderator juga tadi ada sebut tentang keluarga adalah unit asas dalam masyarakat, dan saya ingat itu membawa kepada pentingnya elemen keluarga ni, sebab tak ada keluarga maka tak ada masyarakat dan tak ada negara. Saya sukalah sebab saya selalu ajar biologi saya suka ingat sebab kalau dalam biologi ni asas dia mesti semua perkara bermula daripada sel. Daripada sel tu dia ada tisu, kemudian dia ada tisu, dia ada organ, kemudian dia ada sistem. Dan sel ni kalau macam contoh kita barah kan, kita selalu tengok barah ni kanser ni disebabkan sel tu membiak secara irregular, menyebabkan menjadi sakit kepada individu tu, sistem tu. Saya rasa itu juga terkait dengan keluarga ni, unit dia adalah keluarga ni unit asas kepada masyarakat dan negara. So kalau ada sel-sel yang irregular, maksudnya dalam unit-unit keluarga ni ada perkara-perkara irregular yang kita tidak kesan, dia akan memberi kesan kepada masyarakat dan negara. So saya suka mula bila tajuk kita ni kan, wawasan keluarga tu yang merealisasikan bangsa Malaysia. So bila sebut realisasi, saya ingat Dr. Khairuddin ada sebut dalam buku dia kata dalam banyak wawasan kita punya idealist dan apa jua sasaran kita kena ada aktor dia, enabler dia. Siapa yang buat ni relasi wawasan bangsa Malaysia ni, siapakah aktor dia, dan dia bagi empat yang utama yang memberi maksudnya menjayakan sesuatu ni. Ada 4 golongan. Yang pertama adalah leader. Ini saya ingat isu-isu yang kita hadapi sekarang inilah dengan PKP, dengan isu-isu semasa dan sebagainya. Leader ni ada peranan penting, dan kita selalu sebut dalam banyak isu political will, cara mengurus leader tu adalah satu yang utama. Kemudian dia adalah, saya suka benda ni, dia menarik lah, kadang-kadang kita terlepas pandang, itu writer, penulis, jurnalis dan sebagainya. Sebab kita pun dalam ABIM, kita sentiasa menyiarkan, kita sentiasa berharap idea-idea kita dan berita, aktiviti kita disiarkan oleh writer dan jurnalis. Dan dia punya peranan yang penting juga dalam memberi kesedaran dan membawa perubahan.
Seterusnya adalah social movement. Saya ingat ABIM ni salah satu daripada social movement yang sentiasa melakukan. Ni adalah benda-benda yang kita lakukan lah. Wacana pada hari ini pun sebahagian daripada satu cara untuk membawa idea dan perubahan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah common people. Common people tu siapa? Kita. Jadi di manakah keluarga dalam empat ni? Saya fikir common people tu, dalam itu ada komponen keluarga. Kerana keluarga ni berasal daripada individu-individu penting dalam masyarakat. Individu yang membentuk masyarakat sendiri kan. Sama ada dia wanita, sama ada dia wanita atau lelaki ataupun kanak-kanak. Dan saya ingat dan ini memberi kesan kepada pembentukan masyarakat dan negara. Dan ini memberi pentingnya tadi kita sebut sebagai keluarga tu adalah asas kepada masyarakat kan. Dan saya ingat kalau kita semua dekat sini pun apa yang membentuk kepribadian dia, kita pemikiran kita adalah kebanyakannya adalah keluarga kita sendirilah. Secara jelas ataupun tidak jelas pasti ada memberi kesan kepada diri kita. So saya ingat dan dalam pembinaan bangsa ni dia ada banyak menekankan tentang pembentukan jati diri, citra diri, identiti diri. Dan saya ingat yang paling utama dan berkesan itu adalah bermula daripada keluarga. Dan itu pentingnya kita letak wawasan keluarga. Sehingga apa wawasan keluarga kita ni? Apa dan selama kita berkeluarga ni, dan saya ingat kita penting juga untuk jelas ni, keluarga ni bukan hanya kepada orang yang berkahwin, suami isteri. Orang yang belum berkahwin pun dia mempunyai keluarga dan dia mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga. Jadi keluarga tu meliputi semua orang lah. Dan apa wawasan dalam keluarga kita ni, apa yang perlu ada. Dan saya ingat saya simpulkan kepada 5 lah. 5 yang utama dalam wawasan keluarga. Dalam membentuk bangsa Malaysia ni saya letak pada 5. Yang pertama dan utama saya rasa pastinya adalah keluarga tauhidik. Saya ingat dulu kalau Prof Khalijah, kalau kita arwah Prof Khalijah, kita punya ketua Helwa yang ketiga kalau tak silap saya daripada UKM, dia memperkenalkan sains tauhidik. Macam mana pembelajaran sains kita mesti berasaskan berorientasikan Tuhan lah, maksudnya mengembalikan kita kepada Tuhan dan mengenali diri kita sebagai hamba kepada Tuhan. So saya ingat keluarga tauhidik ni penting sebab akhirnya kita sebagai Muslim lah, sebagai Muslim ni kita kembalilah kepada Allah. Kalau dalam ucapan dasar Presiden dia sebut satu istilah yang saya rasa ialah untuk kita memahami, humanist theocentric. Maksudnya akhirnya hidup kita ni berteraskan Tuhan. Itu pentinglah untuk membentuk dan disebut umat tauhidik ni dia sentiasa mempunyai cita-cita yang besar. So kalau kita membawa keluarga kita dengan wawasan tauhidik, kita bercita-cita besar. Cita-cita besar kita yang paling utama adalah membawa semua ahli keluarga kita ke syurga. Tapi saya ingat kita sentiasa praktikal nak bawa ke syurga tu macam mana kan. So itu kena adalah dan mungkin akan dikupas oleh kawan-kawan lagi lah lepas ni. Dan yang kedua saya rasa adalah wawasan apa yang kedua adalah wawasan Quranik. Quranik ni sebab apa dah tauhidik, kenapa Quranik? Quran ni dia bagi banyak apa orang kata guideline besar dalam kehidupan kita. Kita nak dan menariknya dan bagusnya, maksudnya lengkapnya kita sebagai Muslim ni daripada bangun tidur sampai kita nak tidur semula, semuanya telah diberikan satu guideline yang lengkap lah oleh Allah. Dan kalau Ustaz Siddiq juga ada sebut perkahwinan juga dalam Quran disebut ada perlembagaan perkahwinan, perlembagaan keluarga disebut. Dan sejauh mana kita sebelum kahwin ataupun semasa kahwin dan sebagainya kita dah hadam perlembagaan keluarga ni. So ingat itu, dan salah satu juga dalam Quran ni dia ada mesej penting yang juga dibawa oleh Abim, dan saya rasa benda ni pula juga perlu dibawa dalam keluarga kita, iaitu elemen karamah insaniah. Sejauh mana kita mengenali diri kita dan menghormati jiran-jiran kita, saudara mara kita, mengajar anak-anak kita untuk
tidak membezakan antara manusia-manusia yang kita sentiasa berjumpa lah. Kemudian saya ingat yang ketiga adalah realistik. Kena real lah. Sebab dunia ni bukannya akhirnya kita tak boleh hanya retorik, filosofi, apa lagi maksudnya benda-benda yang akhirnya kita kena berpijak kepada bumi yang nyata lah. Kalau kita menekankan contohlah keluarga kita adalah keluarga yang sentiasa melakukan tauhid dan Quranik dan sebagainya, tapi kena realitinya macam mana? Sebab aplikasi apa yang kita belajar teori dengan teks dan konteks, kita selalu sebut teks dan konteks kan. Maksudnya apa yang kita belajar dengan apa yang kita alami itu berbeza. Macam mana kita nak mengamalkan tu sangat fleksibel lah dan berbeza. Saya ingat ada semasa pergi ke ada peluang untuk menunaikan umrah kan, kita tengok masa dekat umrah ni kita berjumpa dengan ramai orang lah. Maksudnya berbilang bangsa dan dia pun mengamalkan ibadat dia pun berbeza dengan kita. Ibadat maksudnya kita kena, kalau perempuan kena tutup semua hanya muka dan tapak tangan, tapi dia ada yang nampak kaki. So kita fikir takkanlah dia datang umrah sebab dia tak diterima kan. Maksudnya kita di dalam agama kita sendiri ada kepelbagaian yang perlu kita terima. Secara realitinya orang di negara lain dengan orang di Malaysia itu tak sama. So macam mana kita boleh menerapkan elemen-elemen real ni di dalam keluarga kita. Seterusnya saya rasa sangat penting juga dan banyak disebut adalah wawasan ummatik. Saya ingat saudara moderator pun ada sebut tadi, kita bukan hanya hidup keluarga kita je, diri kita je, persekitaran kita je. Tapi sebenarnya saya ingat manusia ni adalah manusia sosial, kita berinteraksi. Dan bagaimana banyak hadis sebut kita kena jaga jiran, kita kena menghormati jiran. Semua ni menunjukkan kita kena ada vision dan mission macam tadilah yang lebih besar. Kita nak pergi ke syurga ni bukan kita seorang, tapi kita nak bawa semua, kalau boleh semua, meliputi keluarga dekat, keluarga jauh, jiran tetangga. Dan saya ingat konsep keluarga ni boleh besarkan lagi. Keluarga ni, kita ingat keluarga ni biasanya definisi dia adalah ikatan darah, perkahwinan dan juga mungkin ada pengangkatan secara law lah. Tapi saya ingat dalam ABIM ni kita belajar keluarga seakidah, keluarga Islam. So ini akan memberi lebih besarlah sokongan kita kepada seluruh masyarakat ni dan ini boleh membawa kepada peranan positif kepada masyarakat lah. Dan yang seterusnya adalah transformatif ataupun islahi. Maksudnya kita membawa perubahan daripada hari ini mungkin kurang baik kepada yang lebih baik dan membawa mesej-mesej yang saya ingat kita banyak sebutlah. Dan Ustaz Siddiq selalu sebut tahriri, taghiri, tanwiri ni ini kena bawa dalam elemen keluarga kita dan wawasan keluarga kita. Dan akhirnya kesemua elemen ni perlu diikat dengan satu nilai yang membezakan satu manusia dengan manusia lain. Dan ini penting jugalah dan kita selalu kadang-kadang kita selalu lihat orang tu dari segi kaya miskin, warna kulit dan sebagainya, tapi itu semua tidak ada di sisi Allah. Yang paling tinggi adalah satu nilai ni dan dia diikat dengan nilai takwa tadi. Nilai takwa tu penting untuk kita terapkan sebab dalam keluarga itu diikat dengan perkahwinan kan. Kita kahwin mula tu pun dengan takwa kan. Kita berkahwin, lelaki perempuan berkahwin kerana takwa. Di dalam perkahwinan pun kita menjalani kehidupan dengan takwa dan akhirnya kalau kita bercerai ke ataupun keluar daripada perkahwinan tu pun dengan takwa. Bukan kita benci dia ke apa, tapi juga dengan takwa dan akhirnya kita itu adalah elemen-elemen penting lah yang perlu kita ingat dalam membawa wawasan keluarga kita ni lah. Dan saya ingat itu antara wawasannya dan akhirnya bagaimana kita dapat menjalankan wawasan ni dalam keluarga. Saya ingat yang paling utama adalah berkongsi lah. Bagaimana kita boleh berkongsi idea, matlamat, inspirasi, cita-cita kita ni bersama dengan keluarga kita, berkomunikasi berkesan. Saya ingat ini terkait jugalah dengan isu-isu semasa bagaimana antara punca-punca perceraian adalah tiada persefahaman. Tiada persefahaman ni boleh macam-macam lah kan, boleh pelbagai. Tapi salah satunya mungkin kita tidak berkongsi idea dan juga wawasan kita bersama seluruh ahli keluarga dan juga kita Empowerment ni bukan hanya satu pihak. Saya ingat empowerment ni perlu bersama-sama. Setiap anggota masyarakat, setiap anggota keluarga kita ni perlu kepada empowerment dan juga yang paling utama sekali adalah pendidikan dan pentarbiahan lah. So saya ingat ini antara elemen-elemen penting
yang menjadikan wawasan sebagai matlamat sebagai pembentukan bangsa Malaysia ni dapat direlasikan dalam satu keluarga, satu unit keluarga dalam masyarakat. Saya ingat mungkin saya berhenti di situ dululah untuk beri kepada kawan-kawan yang lain juga. Terima kasih Saudara Fatin. Dikupas lebih lanjut tentang adanya 5 wawasan keluarga: tauhidik, Quranik, realistik dan praktikal, ummatik dan transformatif, iaitu islahi. Dan ini juga menarik kalau dikupas lebih lanjut selepas ini, ya. Bagaimana kita melihat bahawa dalam tradisi kita, Harakah ABIM ini, kita menanggapi keluarga itu bukan sekadar keluarga biologis disebut oleh Saudara Fatin tadi, tapi juga ada keluarga yang lebih besar. Kalau dalam ABIM ada keluarga seperjuangan, kita ada ayah-ayah, ibu-ibu dalam perjuangan, kita sebagai anak-anak perjuangan. Begitu juga dalam sesama umat kita ada keluarga seakidah yang kita panggil sebagai keluarga seiman, begitu kan? Dan dalam konteks yang lebih besar lagi, kita ada, maksud saya dalam konteks bernegara itu, kita ada keluarga senegara yang kita tanggapi sahabat-sahabat kita daripada latar belakang yang lain, latar agama yang berbeza, juga latar kaum dan kebudayaan yang beza dengan kita, tapi itu juga keluarga kita. Bukan semata-mata sahabat atau rakan, tapi kita juga menanggapi sebagai keluarga. Ini yang menarik. Mungkin ini sebahagian daripada gagasan bangsa Malaysia yang ingin kita wujudkan. Kohesi sosial dan juga perpaduan nasional yang kita wujudkan dalam imajinasi kita yang ingin kita wujudkan satu waktu nanti, yang kita namakan sebagai bangsa Malaysia itu. Soalan yang seterusnya kita nak pergi kepada Saudara Fatimah. Bercakap soal keluarga, pasti sebagaimana maklum, asas komposisi keluarga itu daripada suami dan isteri, pasangan, kemudian ada anak-anaknya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, keluarga itu kita extend lagi, keluarga itu ada nenek, ada datuknya, ada pakcik-pakcik, makcik-makcik dan sebagainya, ya. Jadi kalau dalam konteks keluarga biologis ini, bagaimana tanggapan saudari untuk menciptakan kerukunan dalam rumah tangga? Pastilah, ya, kata pepatah Melayu, sedangkan lidah lagi tergigit, kan, ini kan pula suami isteri, begitu. Jadi kalau dapat kita bincangkan sedikit soal kerukunan keluarga ini, bagaimana hubungan suami dan isteri, sebab pasti dalam konteks kita ini, generasi yang terkemudian, walaupun kadang-kadang kita berbicara ataupun kita tengok ada banyak highlights kes-kes, isu-isu keretakan rumah tangga, tapi dalam sama banyak juga perkara positif tentang kerukunan rumah tangga generasi yang sekarang ini. Nak dibanding dengan keluarga tradisional dulu, ya. Sebagai contoh, saya bagi contoh, ya. Hari ni bila tanggungjawab itu berbagi, ya. Berbagi maksudnya isteri juga sekarang ambil tanggungjawab membantu suami untuk bekerja, mencari penghidupan, nafkah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, suami juga hari ini tidak ragu-ragu untuk membantu isteri bagi menunaikan tugas-tugasan yang bersifat rumah tangga. Basuh kain lah, lipat kain, jaga anak lah, jut anak lah. Sebagai contoh lah, ya. Saya ingat kalau bilangan jam saya menduduikan anak saya itu lagi banyak daripada isteri saya menduduikan anak. Jadi begitu, kan. Ini beberapa percontohan. Walaupun ada banyak yang kita dengar kes-kes yang agak pelik dalam konteks keretakan rumah tangga dan hubungan rumah tangga itu, tapi juga tidak sedikit aspek yang positif dalam konteks hubungan rumah tangga masyarakat itu, generasi yang sekarang ini. Maka Fatimah, bagaimana saudari melihat bagaimana cara dan kaedah, langkah-langkah menciptakan kerukunan rumah tangga, khasnya hubungan antara suami dan isteri dan juga anak-anak ini dalam dunia yang serba mencabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Fazril atas soalan tu. So
So daripada saya, kalau kita cakap pasal kekeluargaan, pasal sesebuah keluarga, betul apa yang saya suka apa yang Fatin sebut tadi semua. Cuma ada sedikit pendetailan lah daripada saya. Bila kita cakap pasal kekeluargaan ataupun biasa bila orang macam Fatin cakap tadi, kalau orang dah kita cakap pasal keluarga je bukan setakat pasangan suami isteri, tapi bila orang yang belum berkahwin pun memang ada keluarga, memang kita diciptakan dengan keluarga. So, tiga sudut fokus yang kita kena fokus lah bila bercakap tentang keluarga. Satunya sudut yang pertama ialah dalam rumah. So bila dalam rumah, kalau kita bayangkan sebuah rumah tu, kandungan dalam rumah tu apa dia? Okay, itu yang pertama. Okay. So dalam rumah tu, kandungan dia adalah pendidikan kekeluargaan. So bila kita kata pasal pendidikan kekeluargaan, dia bukan hanya terfokus kepada pendidikan anak-anak. Biasa kita kalau belajar pasal kekeluargaan, kita terlupa sebenarnya pendidikan keibubapaan ataupun parenting skill ke parenting. Pasal parenting ni kita banyak lupa. Banyak kita kesampingkan sebab nak fokus mendidik anak. Sebenarnya ibu bapa pun perlu dididik sebab biasanya banyakkan daripada kita menjadi ibu bapa secara macam spontan macam tu, dah kahwin, lepas tu dah dapat anak, baru terkia-kia nak cari ilmu keibubapaan. Okay? Itu pun kalau dia cari. Kalau yang tak mencari, jenis yang turut je ataupun mak aku buat macam tu dulu, so aku kena buat macam tu ke anak aku. Silap lah, salah lah sebenarnya. So ibu bapa, pendidikan keibubapaan kena ada, pendidikan anak-anak kena ada, dan satu lagi dalam rumah juga kita kena ajar ataupun pendidikan kita perlu terapkan adalah pendidikan kemasyarakatan. Okay? So macam pendidikan keibubapaan tadi, parenting, pasal anak-anak. Bila sebut pasal anak-anak, okay, anak-anak memang dia perlu kepada suri teladan. So suri teladan dia yang tak nak adalah ibu bapa dia. Sebab itu yang paling terdekat dan memang perlu ibu bapa jadi contoh yang baik kepada anak-anak. Okay, so biasanya kita nak anak-anak kita jadi anak soleh, anak soleha. Kalau orang bersalin, dapat anak, kita cakap semoga jadi anak soleha, anak yang soleh. Tapi kita jarang mendoakan ibu bapa dia. Okay, semoga jadi ibu bapa yang soleh, soleha, kan? Sebab kita nampak yang lebih perlu dididik adalah anak-anak. Okay. Tetapi sebenarnya ibu bapa pun perlu dididik. Okay, ibu bapa yang tak ada ilmu keibubapaan mesti mencari ilmu keibubapaan. Jangan hanya turun temurun je ilmu yang dia dapat tu. Kan? Itu yang jadi macam saya cakap tadi, mak bapak aku dulu buat, aku ni jadi je manusia. Jadi manusia macam mana kan? Lepas tu kita suka up cerita tanggang, cerita batu belah, cerita anak derhaka je, cerita ibu bapa derhaka tak ada pula kan. So itu keibubapaan. Dan pendidikan anak-anak lah. Okay? So kalau tentang anak-anak ni biasa orang, mak bapak mengadu. Ibu bapa anak-anak dia ketagihan gadget. So sebenarnya macam mana anak tu boleh jadi ketagihan gadget kalau mak bapak dia tak bagi gadget dekat anak dia? So puncanya mesti mak bapak sendiri, siapa yang belikan, siapa yang bagikan data. Mesti bermulanya daripada ibu bapa. Okay, so pendidikan anak-anak mesti dibaca sekali, mesti disebut sekali dengan pendidikan keibubapaan. So barulah benda tu nampak ngam lah. So tak adalah kita asyik salahkan anak. Lepas tu mak bapak ni memang darjat dia tinggi, tetapi manusia ni dijadikan satu darjat dan boleh dijatuhkan pada darjat yang lebih rendah. Sama juga macam mak bapak. So mak bapak bukannya darjat dia selama-lamanya di atas, tinggi, ahli syurga je. So anak, bila jadi anak je, okay, syurga kah bawah tapak kaki aku, macam tu. So salah lah. So dibaca sekali dengan pendidikan keibubapaan. Yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Selain walaupun kita dalam satu rumah,
kita kena ajar anak-anak kita tentang persekitaran luar yang ada. So macam bukan hanya hubungan ibu bapa dan anak, okay? Hubungan kejiranan, persekolahan, di sekolah ada guru, ada kawan, hubungan yang luar daripada rumah lah, hubungan yang lebih luas. Okay? So hubungan ni tak kira sama ada ibu bapa ataupun anak-anak, dua-dua kena dididik dengan pendidikan kemasyarakatan ni. So tak adalah jadi macam ni, contoh kita biasa kan, kita dengar tak kisahlah jiran ke ataupun dengan agama lain ke, kita cakap okay, orang agama ni macam ni perangai dia, orang agama ni perangai dia macam ni pula. Okay, sama juga macam contohlah kalau kita tengah bawa kereta, kita nampak kereta tu dia macam main masuk je tanpa signal, lepas tu kita salahkan, itulah dia orang plate P. Saya pernah nak dengan Fatin ni plate kereta dia plate P, tapi Allah bawa sopan. So kita tak boleh generalize, kita boleh pukul rata semua orang yang plate P tu bawa macam pelesit ke apa ke, api pelesit kan. So itu contoh. Bila kita bawa kereta, contohlah ini contoh yang mudah, bawa kereta dengan anak, kita mengeluarkan kata-kata yang macam tu, anak-anak memang akan tirulah. Okay, so dalam mindset dia, orang plate P memang pelesit bawa macam tu, contohlah. Sama juga dalam konteks yang lebih besar. Okay, kalau kita ada hubungan dengan orang Cina, orang India, orang agama lain, so benda pendidikan kemasyarakatan ni perlu dididik bukan setakat kepada anak tetapi ibu bapa. Anak memang akan mencontohi kita, dia melihat direct kepada perbuatan kita bukan setakat perkataan kita. So itu tigalah tentang pendidikan dalam rumah. Kalau kita tengok satu rumah kan, itu konten dalam rumah, pendidikan dalam rumah yang kita kena cuba usahakan. Yang kedua, pendidikan luar rumah. Luar rumah tu tadi yang kemasyarakatan kira dalam rumah juga. So ibu bapa kena juga dididik dengan ilmu kemasyarakatan. Ini yang khas bila kita tengok satu rumah tu, luar dia ini aspek interaksi antara kaum. Okay, so kena ajar macam mana anak-anak ni ataupun keluarga tu, kita kena selalu sebut, okay, tentang surah Al-Hujurat ayat 13 tu, yang macam Fatin cakap tu, kita ni memang dijadikan berbeza-beza, berbagai latar, warna kulit, so memang berbeza. Allah memang nak ciptakan manusia yang berbeza-beza. Okay, so yang paling penting, paling utama di sisi Allah adalah ketakwaan. Okay, bukan warna kulit, bahasa ataupun makanan ke apa ke. Okay, so dua benda tentang bila kita cakap pasal interaksi antara kaum ni, kita kena tengok benda yang ada dua. Satu, benda yang memang ketentuan, ketetapan. Kita kena ajar anak-anak kita tentang benda yang memang ditentukan. Contoh, kita jadikan sebagai orang Melayu, so ataupun agama lain, ataupun kaum lain, etnik lain, dia memang dijadikan sebagai Cina, yang ni India. Okay, kita sebutlah orang Cina. Ini untuk anak-anak yang kecil lah. So biasanya dia orang observe kan, orang Cina ni kulit dia macam cerah sikit, mata sepet sikit. Orang India kulit dia lebih gelap sikit, orang Melayu dia di pertengahan kan. Itu dari segi warna kulit. So makanan ke, bahasa ke, itu kita kena perkenalkan lah. So ketentuan-ketentuan ni memang yang Allah dah tetapkan, memang tak boleh ubah. Tak ada orang yang boleh kata dia nak murtad daripada jadi orang Melayu, nak jadi Cina pula, situ tak boleh. So itu memang ketetapan dan ketentuan yang memang Allah jadikan, berbeza-beza. Okay, so bila kita kata benda tu boleh diubah, so sama je lah macam orang ubah jantina. So sebenarnya memang jantina, bangsa, etnik, kaum ni memang tak boleh ubah. Itu benda yang tetap. So kita masukkan nilai-nilai kemanusiaan atau elemen kemanusiaan dalam tu. So memang kita kena bagi tahu yang kita ni asal daripada Nabi Adam, keturunan manusia, bukan binatang. Itu untuk anak-anak yang cara mudah lah. Kan orang kata melentur bulu
dari rebungnya. Okay, yang kedua tentang sesuatu yang bersifat pilihan. Okay. Bila bersifat pilihan ni, okay, elemen yang ada dalam tu adalah elemen keagamaan. Okay. So pilihan, kenapa orang tu dia, kalau kita bawa anak jalan lah, kita akan nampak dekat mesin ni lah, nampak sini ada tokong, ada kuil, kita sebutlah, okay, ini tokong, ini kuil, siapa yang pergi situ. Dan kalau kita masjid kan, itu yang membezakan itu adalah agama. Okay? Bila tengok macam tokong, ada banyak patung, kuil ada naga ke apa, kita explain lah sikit. Kalau kita tak tahu, kalau tak tahu, pandai-pandai lah. Tapi jangan reka-reka cerita tentang agama lain, sebab tu kita kena belajar juga tentang agama lain supaya kita dapat explain sikit kenapa. Kenapa ada ular, ada patung gini. So, yang orang Sikh punya apa nama dia, Gurdwara semua tu. Itu elemen keagamaan. Itu adalah pilihan. Kenapa? Sebab orang, ini saya cakap, maksudnya bukan menggalakkan ini fakta, maksudnya agama itu boleh bertukar. Macam kaum tadi, kita tak boleh tukar. Melayu nak jadi Cina tak boleh. Tapi Islam nak jadi, orang Kristian nak masuk Islam boleh. Lepas ada pula kes-kes orang Islam murtad, maksudnya itu benda pilihan. Okay, elemen yang kedua yang kalau kita cakap pasal antara kaum lah. So benda-benda tu explain ke anak, so nanti dia faham beza antara kaum, antara etnik dengan agama. Saya cukup takat tu dulu. Ada poin lain tapi nanti saya sambung kemudian lah. InsyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Fatimah tadi atas perbincangan lanjutan soal membina kerukunan keluarga. Harus ada aspek pendidikan yang bukan hanya ditumpu kepada anak. Kadang-kadang kan yang agak lucu ni, kenapa hantar anak pergi tadika taska? Itu yang kita nak kena betulkan niat ni. Hantar anak tu sebab kita nak pergi kerja, bukan sebab kita nak didik dia. Tapi itu pragmatisnya masyarakat hari ni. Maka niatnya kena betulkan. Aspek parenting, pendidikan keibubapaan itu harus diambil perhatian lanjut. Pendidikan anak-anak yang datang dari suri teladan kepada ibu ayah, interaksi antara sesama pasangan dan juga dengan anak-anak juga penting. Dan tadi disebut tentang 3 aspek pendidikan. Pendidikan anak, pendidikan keibubapaan dan juga pendidikan kemasyarakatan. Yang ini yang utama, yang wajar untuk kita sama-sama tingkatkan aspek keilmuan kita. Bagaimana dapat dikukuhkan institusi keluarga ini dengan budaya ilmu, penerapan pengetahuan yang baik, juga perkongsian yang baik dan sebagainya bagi kita mewujudkan keluarga yang punya wawasan tadi. Disebutkan awal tadi. 5 wawasan tauhidik, Quranik, realistik, umatik dan transformatif. Jadi terima kasih Fatimah. Kita lanjutkan lagi ya, bercakap soal wawasan. Keluarga harus ada wawasan, harus punya kekuatan idealism, akhirnya dapat membina masyarakat lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan Fatimah bercakap tentang kerukunan rumah tangga. Harus ada pendidikan kekeluargaan, pendidikan yang bersifat untuk anak-anak, untuk ibu bapa dan masyarakat yang bersifat kemasyarakatan. Dan kita nak lanjutkan dengan sakinah. Sekarang ini wawasannya dah nampak nak pergi ke mana, apa kita nak capai. Kaedahnya mungkin sebahagiannya sudah dibahaskan. Sekarang ini kita nak tengok sisi ancaman kepada institusi keluarga. Pasti ada ancaman. Sama ada dia bersifat dalaman atau luaran. Dan ancaman ini yang berbahaya, kalau kita tak tangani dengan baik, maka nanti akan menyebabkan hasrat yang kita nak wujudkan keluarga berwawasan untuk realisasikan bangsa Malaysia itu tidak mampu tercapai dengan baik dan akan tergendala. Tanggapi persoalan terkait ancaman-ancaman terhadap institusi keluarga ini. Kalau dapat Saudari Sakinah melanjutkan perbincangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Budiman. Okey, baiklah.
macam saya sendiri sekarang bertugas di Rumah Perlindungan Baitur Rahmah, di mana kita fokus kepada isu remaja hamil luar nikah lah, dan tak dinafikan antara ancaman besar yang isu keluarga hadapi ketika ini, antaranya adalah tentang isu-isu sosial yang melingkari isu keluargaan, dan antaranya tentang isu kehamilan luar nikah, dan juga isu-isu sosial yang lain. Okey, bercerita tentang menjaga kerukunan kekeluargaan, ia merupakan satu usaha yang berterusan sebenarnya, sebab apabila saya bertemu dengan ibu bapa para pelatih Baitur Rahmah, saya tak nafikan kebanyakan mereka adalah daripada keluarga yang memang punya hubungan yang rapat sebenarnya. Tetapi perkara sebegini terjadi apabila mereka terlepas pandang. Jadi apabila saya fikir balik apa sebenarnya kenapa akhirnya ada juga anak mereka yang akhirnya membuat tindakan yang salah ini. Jadi apa yang saya boleh simpulkan adalah dalam memelihara kerukunan rumah tangga, ini memerlukan kerja keras yang berterusan. Dia tidak boleh kata kita semangat ketika anak masih kecil saja. Oh, saya bagi semua perfect education pada anak saya. Bila anak dah pandai berdikari, kita lepaskan dia. Tidak. Walaupun anak dah masuk ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, even masuk ke universiti pun, peranan ibu bapa tetap masih besar lagi dalam memantau kesejahteraan anak dia tadi. Sebab kita tak tahu dalam cabaran yang ada sekarang ni, pada ruang mana sebenarnya mereka terdedah kepada ancaman-ancaman yang buruk ni tadi. Terutamanya macam saya sebut tadi tentang isu kehamilan luar nikah. Sebab boleh dikatakan, contoh di Baitur Rahmah sebagai contoh, kemasukan pelatih yang terdiri pada para pelajar IPT juga semakin meningkat sebenarnya. Kalau kita nak kata mak ayah tak bagi cukup pendidikan, bagaimana pula dengan mereka? Mereka adalah orang yang cukup educated, ada pendedahan. Nak kata tentang hukum hak agama, Masya Allah, tahu. Tetapi ada kesilapan sedikit, wallahualam. Jadi, ini usaha yang berterusan. Betul, saya setuju sangat tadi disebut di dua panel tadi, iaitu keluarga itu bukan setakat keluarga kita, keluarga extended family, dan juga orang persekitaran kita yang juga turut berperanan dalam memastikan mengawal remaja-remaja ini daripada silap langkah. Sebagai contoh seorang pelajar universiti, mak ayah perlu tahu dengan siapa anak-anak dia berkawan. Sebab mereka ni merupakan antara mekanisme-mekanisme yang akan membantu kita untuk memastikan anak kita ni tadi tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang tidak sepatutnya. Okey, itu yang pertamalah tentang continuous effort, iaitu usaha yang berterusan. Macam saya sendiri, saya seorang ibu muda, anak saya masih kecil. Sekarang mungkinlah saya excited kan, bagi segala jenis, mencuba segala jenis usaha supaya memastikan anak saya dapat membesar dengan baik. Tetapi dah jadi ibu bapa ni satu tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya, satu perjuangan yang tak tahu bilanya akan habis. Waimah, walaupun anak kita dah berkahwin sekalipun, kita masih ada peranan yang besar sebenarnya. Pastikan supaya anak kita bertanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab dia sebagai suami atau isteri yang baik. Besar sebenarnya tanggungjawab bila kita dah memilih untuk jadi seorang ibu bapa ni. Yang kedua adalah tentang manifestasi idea-idea kerja dakwah. Kita dah berseminar, kita dah pun membincangkan banyak kertas kerja, isu keluarga, isu sosial dan sebagainya. Tetapi apakah tindakan kita? Dan Alhamdulillah di bawah Helwa Abim, mereka telah pun, ini yang saya patut beri kredit lah kepada generasi-generasi sebelum ini yang telah bertengkus rumus dan akhirnya ianya terselah di dalam penubuhan institusi Baitur Rahmah ni. Di mana Baitur Rahmah ni pada asalnya dia ada banyak peranan-peranan yang dimainkan, termasuk dalam agenda pengukuhan keluarga dan juga isu-isu sosial yang melingkari institusi keluarga tersebut. Yang ketiga adalah tentang isu maqasid syariah. Tak dinafikan bila kita bercerita tentang isu keluarga, isu melibatkan kehamilan luar nikah ini sebenarnya melingkari ke semua aspek maqasid syariah. Sebagai contoh saya ingin sentuh tentang isu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan dan maruah. Just nak fokus tentang isu kehamilan luar nikah sebab saya rasa itu antara bidang yang saya bekerja rapat, iaitu di mana pentingnya kita memelihara keturunan ini dan memelihara nyawa
Sebab adik-adik ni kalau bayi-bayi ni tadi, sekiranya mereka dilahirkan dalam institusi keluarga yang lengkap, iaitu ada mak ayah, ada anak yang dilahirkan dari institusi perkahwinan, insya-Allah okey. Tapi bagaimana dengan bayi-bayi dilahirkan di luar pernikahan ini? Adakah mereka tidak layak untuk mendapat jaminan keselamatan, jaminan nyawa ini? Jadi ini merupakan aspek yang perlu juga kita beri perhatian, dan itulah antara sebabnya kenapa Baitur Rahmah mengambil pendekatan untuk memberikan peluang pemulihan dan juga perlindungan kepada gadis-gadis hamil ini supaya mereka dapat mengandung dan melahirkan dengan selamat. Dan ini sebenarnya sangat bertepatan dengan objektif syariah itu sendiri, iaitu untuk menjaga nyawa dan menjaga juga dignity, menjaga maruah diri. Okey, seterusnya ialah tentang isu keganasan rumah tangga. Saya rasa ketika musim PKP ini banyak data-data yang menunjukkan berlakunya peningkatan isu keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan ancaman yang besar ya di dalam kerukunan sebuah rumah tangga. Sebab kenapa perlu ada benda ini? Sedangkan kita faham tujuan perkahwinan, pembinaan keluarga itu adalah untuk membina sakinah, mawaddah, warahmah, bukan keganasan. Kenapa pula ada elemen keganasan ini? Adakah mereka tidak faham sebenarnya? Dan oleh sebab itu juga antara langkah proaktif yang Helwa sedang gerakkan ketika ini ialah dengan menubuhkan talian rahmah. Talian rahmah merupakan subunit kepada Rahmah Support Team lah, sebab kita fikir ketika ini ahli keluarga ni mungkin tidak boleh keluar daripada rumah. Jadi akses yang paling cepat untuk mereka meminta pertolongan adalah dengan melalui talian rahmah ni tadi. Kira talian rahmah ni lah dapat merupakan antara alternatif yang boleh dimanfaatkan untuk para survivor, kepada para mangsa kes keganasan rumah tangga ini untuk meminta pertolongan. Dan yang terakhir sekali adalah kajian kes lah. Sebab macam tadi Helwa Abim dia banyak melibatkan diri banyak isu-isu sosial melingkari isu keluarga, antaranya isu kehamilan wanita, keganasan rumah tangga, even gangguan seksual dan sebagainya kan. Dan kita bukan sekadar menghadapi kes-kes yang begini, tetapi kajian kes yang gitu juga perlu digerakkan, sebab kita kalau boleh kita tak nak keadaan ini berterusan sampai bila-bila, sesuatu boleh dilakukan, dan itulah tindakan kita selaku ahli ABIM yang kosmopolitan tu tadi. Maksudnya kita ada idea, kita faham situasinya dan kita cari penyelesaian bagaimana memastikan supaya isu-isu ini tadi dapat dikurangkan dan dapat ditangani dengan lebih baik di masa depan. Wallahu alam, itu saja. Terima kasih Sakinah. Membahas lebih lanjut tentang beberapa ancaman terhadap institusi kekeluargaan khasnya di Malaysia, dan berbicara soal tadi, itu ada suatu benda, satu aspek yang harus kita sama-sama fikirkan juga. Kalaupun kita menganggap rumah tangga itu ataupun keluarga kita sudah baik, ya, diberi didikan yang baik dan sebagainya, tapi ada juga ancaman dari luar. Itu real, itu suatu yang nyata sebagaimana disebut oleh Sakinah tadi dan juga pasukan Helwa Abim yang menangani isu-isu ini di lapangan. Ya, sebagai contoh disebutkan tadi, juga sebahagian atau sebahagian besar daripada mereka yang dilindungi di rumah Bait Rahmah itu juga merupakan orang-orang yang datang daripada keluarga yang baik. Ini juga menjadi suatu polemik dan permasalahan yang harus kita usahakan penyelesaiannya. Sebagaimana disebut oleh Sakinah tadi, harus ada usaha kolektif yang berterusan. Kerana anak orang lain juga anak kita. Ya. Di samping kita juga melihat bagaimana manifestasi idea dakwah itu dapat diteruskan, kelompok masyarakat sivil, ya, teruskan mendidik masyarakat supaya sedar dan sama-sama memikirkan tentang aspek-aspek dapat mengekang perkara-perkara yang tidak diingini, khas isu yang tadilah, ya, luar nikah, terlanjur dan sebagainya. Juga mutakhir bila bercakap soal PKP dan sebagainya, statistik keganasan rumah tangga juga meningkat disebut oleh Sakinah. Mana mungkin
gagasan, idea sebenar, maksud sebenar kepada rumah tangga untuk mawaddah warahmah, kasih sayang, belas kasihan, kebahagiaan, tapi akhirnya jadi suatu keganasan. Macam tak logik pula istilah keganasan rumah tangga. Istilah yang tak boleh nak dipakai. Rumah tangga tu tak boleh ganas. Dan juga tadi disebut tentang gangguan seksual dan sebagainya. Banyak usaha nanti boleh dikempenkan. Apa usaha? Sebahagian itulah disebutkan oleh Sakinah melalui kegiatan di peringkat Helwa dan ABIM secara seluruhnya. Talian rahmah, ada rumah baik rahmah, kumpulan rahmah support group dan sebagainya. Itu diusahakan dari semasa ke semasa. Kita nak lanjutkan. Dr. Jeb ada di talian. Dr. Zafri Ismadi sekarang ni sedang bertugas sebenarnya di hospital. Beliau merupakan doktor pakar kanak-kanak. Kita menantikan beliau nanti dapat masuk. Cuma sebelum kita pergi kepada Dr. Jeb, kita balik semula kepada saudari Fatin. Okay, ringkas ya. Sebelum Dr. Jeb masuk, katanya pukul 12 dia nak masuk. Bagaimana Saudari Fatin dapat sikit bagi lontaran tentang gagasan bangsa Malaysia yang kita nak wujudkan. Perpaduan tapi nak dibina daripada keluarga. Keluarga bersatu padu tak sekarang ni? Ya, isunya keluarga kita bersatu padu tak? Dengan ada gadget dan device yang dulunya menjadi satu medium menyatu padukan keluarga yang duduk jauh, rasa dekat, dapat berhubung. Tapi hari ini apakah ini juga satu ancaman? Bagaimana lontaran idea dan pandangan Fatin melihat aspek cabaran teknologi maklumat hari ini dalam pengukuhan kejelikitan kohesi dalam keluarga itu sendiri? Okey, terima kasih Saudara Fazril. Itu cabaran, salah satu cabaran kita dalam dunia kini lah. Teknologi ni, dulu kita rasa teknologi ni membantu dan sepatutnya secara teorinya lah kan, secara umumnya teknologi ni sepatutnya membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik, menghubungkan keluarga dan sebagainya. Tapi pada masa kini tiba-tiba dia menjadi ancaman pula kan. Tapi saya ingat itu adalah cabaran dan saya selalu percaya macam ni, manusia itu sentiasa berada di atas dan melebihi segala-galanya. Dengan adanya akal, kita boleh berfikir dan berinisiatif membawa sesuatu yang lebih kreatif dan mengatasi masalah-masalah yang timbul lah. Dan bila kita cerita tentang teknologi ni sepatutnya kitalah yang mengawal teknologi, bukan teknologi yang mengawal kita. Segala gadget dan sebagainya, saya fikir apa yang menjadikan kita termasuk kepada dunia ni adalah kerana kita terikut-ikut. Dan saya ingat mungkin saya selalu fikir macam ni lah, apa yang disebut di dalam zaman sekarang ni, zaman yang serba laju. Teknologi, kalau big data ni dia ada 5 ke 4 V, velocity, volume, semuanya banyak, semuanya laju, semuanya orang kata semasa. Tapi mungkin kita perlu duduk sebentar dan berfikir apakah keutamaan dan apakah keperluan kita pada masa kini. Mungkin dengan teknologi itu penting, tapi bagaimana kita mengawal, bagaimana dan ialah maksudnya tadi kita ada elemen realistik kan. Itu adalah benda yang penting yang untuk kita fikirkan lah. Dan setiap orang itu berbeza, setiap keluarga pun berbeza. Dan kadang-kadang kita selalu memandang kepada orang yang menggunakan teknologi dalam mengawal anak-anak ni adalah satu yang tidak baik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita boleh memberi alternatif. Dan kadang-kadang saya fikir kita mungkin berbalik semula lah kepada, selalunya kita tengok sejarah ni, bukan kita hanya berimajinasi ataupun bernostalgia. Tapi kita boleh belajar juga daripada sejarah. Mungkin macam mana pendidikan lepas tu boleh menjadi panduan kepada kita lah. Bagaimana kita menyediakan alternatif kepada perkara-perkara begini. Contohnya saya ingat yang paling utama adalah komunikasi secara berkesan, masa berkualiti. Mungkin bagaimana kita dan anak-anak ni semakin lama dia semakin lebih pandai, kadang dia terdedah dengan lebih banyak. Dan saya ingat elemen pendidikan yang perlu kita berikan adalah elemen persediaan menghadapi masa depan. Bagaimana kita boleh berbincang dengan anak-anak dan memberi pilihan. Saya ingat kita kena belajar untuk memberi pilihan kepada anak-anak, macam yang
Fatimah sebut. Sebab dulu kadang kita rasa macam mak bapak kita oh ini tak boleh, itu tak boleh, jangan. So kita pun macam jangan. Mungkin dulu kita rasa macam oh jangan, kita tak buat lah. Tapi bila kita ada peluang, kita rasa kita nak belajar. Tapi saya ingat pada masa sekarang kita membuka ruang belajar itu bersama dengan keluarga. Contoh kalau saya ingat ada dulu bercerita dengan Ustazah Siti masa kita ada latihan, Ustazah kata dia selalu cakap dengan anak lelaki dia tak nak ke rasa rokok, tak nak ke hisap rokok, betul ke tak nak. Jadi maksudnya dekat situ kita memberi dia dia ada peluang untuk bercakap dan berterus terang lah. Dan saya ingat dia pun kita memberi dia pilihan untuk membuat pilihan dan persediaan buat pilihan. Sebab cabaran masa depan ni berbeza. Dan saya ingat kita ada anak-anak yang anak-anak kita dalam cabaran masa sekarang ni kita rasa risau. Bukan saja lelaki, perempuan tapi lelaki juga kita risau. Jadi macam mana kita memberi pendidikan yang memberi dia persediaan untuk membuat pilihan. Saya rasa itu antara elemen yang boleh kita teraplah. Saya ingat Dr. Jeb dah ada, mungkin saya berhenti di situ dulu lah. Terima kasih kepada saudara moderator. Terima kasih Fatin. Saudara Fatin tadi mengungkap soal cabaran teknologi. Maka hari ini juga dalam dunia yang serba terbuka ni, ibu bapa juga perlu terus terang dalam menyampaikan atau menyatakan sesuatu yang menjadi ancaman. Kadang-kadang kita berlapik dan sebagainya, tapi macam mana kaedah terbaik untuk kita juga berterus terang terhadap keluarga, anak-anak khasnya dalam menanggapi permasalahan yang ada. Dr. Jeb, apa khabar? Sebagai salah seorang frontliners, Dr. Jeb kini berada di hospital, sedang bertugas. Nampak keras kejap wayah. Baik. Jadi Dr. Jeb, minta sikit masa Dr. Jeb bersama kita hari ini untuk membahaskan isu khasnya terkait keluarga ni. Kita nak bincang pasal kesihatan keluarga. Ini yang utama. Ya? Kerana kalau tak sihat juga tidak bahagia. Kan? Cari duit, kerja keras siang malam tapi tak sihat. Ya? Jadi itu yang kita nak tanya dalam mengangkat harkat dan juga martabat keluarga ni. Pastinya ibu bapa sangat penting memainkan peranan. Ya. Dalam konteks hari ini, bila kita sibuk kerja siang malam dan sebagainya, pertumbuhan fizikal dan mental anak-anak dan juga ibu bapa itu sendiri dalam ahli keluarga keseluruhannya itu perlu kita jaga. Ya, proses pertumbuhannya, kadar kesihatan emosi dan mental, dan juga aspek yang berkait dengan kadar sosialisasi, juga pengambilan makanan yang baik dalam menjamin kestabilan dan juga pertumbuhan kelangsungan yang bagus dalam kalangan keluarga. Jadi bagaimana Dr. Jeb menanggapi perkara ini? Macam mana kita nak bawa keluarga kita agar jadi keluarga yang bertumbuh sihat bagi negara yang juga sihat? Silakan Doktor. Dr. Jeb, tolong unmute. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas ni it's Monday, hari Isnin dan hari kerja. Memang berlari sikit lah kami. Saya pun pakai baju hospital. Dalam seperti yang terima kasih Fadri atas pembukaan, dan kita dalam pembinaan keluarga antara aspek yang sorry banyaknya benda yang bukan saya kata yang juga penting di samping faktor wawasan yang seperti Fatih yang bercakap mula-mula tadi kan, dengan tauhid, Qurani, karamah insaniyah dan sebagainya itu. Dia aspek jasmani, aspek fizikal yang kebanyakan kita sukar tanggapi dengan baik. Sebab dengan kesihatan yang baik, kan, anak-anak kita keluarga kita akan sihat. Dan setiap penyakit tu kalau ada, terutama kita lihat zaman sekarang ni, penyakit kita panggil non-communicable disease. Ini satu benda masalah jangka panjangan sebelum COVID lagi. COVID memang satu halangan, adalah satu bentuk penghalang untuk kesihatan yang baik
terutama bagi banyak suspek. Tetapi kesihatan secara keseluruhan juga akan membantu keluarga itu untuk membesar dengan baik dan juga mencegah daripada penyakit yang akan menjejaskan banyak perkara. Kalau kita lihat kan, satu keluarga itu, jika hanya seorang sahaja ahli keluarga yang sakit mencapai sakit kronik, tidak kisah sama ada ibu atau bapa atau anak-anak mana-mana di kalangan anak mereka yang ramai itu pun cukup untuk menjejaskan dinamika keluarga itu sendiri. Keseluruhan keluarga itu akan terjejas dari segi perbelanjaan, pendapatan, pekerjaan ibu dan ayah, dan anak-anak itu sendiri, masa yang perlu dihabiskan, perhatian yang perlu diberikan. Jadi memang perlu ada peri penting untuk menjaga kesihatan. Dan tapi asas untuk benda ni ada benda yang untuk saya kongsikan. Pertama adalah balik kepada kalau kita mulalah daripada ibu ayah sendiri kan, daripada asalnya sebenarnya ilmu kan, kena harus peka pada penyakit yang sedang ada ataupun yang akan ada kan. Kita lihat zaman sekarang banyak non-communicable disease yang mula menghinggapi bayi-bayi kita belia kan, yang seawal usia kita atau lagi muda pada kita. Ada yang telah meninggal dunia akibat stroke, ada yang telah terkena penyakit seperti sakit jantung muda pada saya ataupun sebaik saya kan. Ada yang sakit jantung sampai benda ini mengganggu pekerjaan, mengganggu keluarga, dan juga si ayah tu sendiri kan. Orang panggil ayah-ayah berapa ni kan, dengan kesihatan dengan diri mereka sendiri yang sedentary, bukan cerita tak aktif sangat, kerjanya sekadar kerja pejabat, kurang aktif dalam bidang kurang aktif secara fizikal, dan juga dengan pemakanan tak jaga, badan semakin berisi dan sebagainya, itu menyumbang pada menyebabkan penyakit macam metabolic syndrome ataupun diabetes, kecil manis, darah tinggi, dan juga masalah jantung, sakit jantung. Ini biasa kan. Itu si ayahnya, ibunya kan sama. Ibunya jarang, banyak lelaki yang kena ni peringkat awal kan. Tapi obesiti juga antara masalah yang menular di dalam masyarakat kita, yang betul menjejaskan produktiviti dan juga kesihatan mental dan juga fizikal, betul secara keseluruhan. Dan juga anak-anak juga satu yang perlu kita bagi perhatian. Dari segi ilmu juga kita harus tahu anak dia harus diberi kita harus tahu bagaimana nak nutrisi yang seimbang untuk anak-anak. Ibu bapa juga harus keluarga tu harus ada tabiat makanan yang sihat, mengetahui apa yang sesuai, apa yang tak sesuai, kuantiti, kekerapan dan sebagainya macam itulah. Bila mana kalau ayahnya apa makan sesuai, macam mana ayah nak mencegah daripada anak menjadi obes. Anak boleh menjadi obes, kebanyakan masa dia akan obes sampai dewasa kan, ataupun mungkin kurus sekejap dia obes balik masa dah dewasa balik, ataupun yang terbalik, sebalik daripada itu, yang berlawanan dengan itu adalah kurus sangat, malnutrition, kurang gizi tak seimbang kan. Jadi juga menjejaskan dari segi fizikal, perkembangan fizikal, dan juga upaya mereka untuk membesar dan juga menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Jadi ilmu tu harus ditekankan dari segi kesihatan untuk para ibu, bapa, dan juga untuk mereka mengamalkannya pada anak-anak. Dan juga saya keseluruhan cara hidup sihat juga harus diamalkan oleh keluarga itu sendiri kan, dengan ilmu yang ada tu, ibu dan ayah sebagai peneraju dalam keluarga harus membudayakan cara hidup sihat di kalangan anak-anak, dari segi aktiviti harian, makanan dan sebagainya. Kalau kesimpulan tak ada banyak lagi, tapi satu benda saya nak cakap, saya harus juga disentuh adalah impak COVID itu sendiri atas anak-anak kita, yang selalu orang bukan lupa lah, maksud saya orang sebab COVID ni banyak kena orang yang dah berumur kan, yang baru gemas kan, bukan jarang di kalangan belia, lagi kurang di kalangan kanak-kanak.
Jadi orang nampak sebenarnya yang sakit ni semua bukan banyak resources ataupun penumpuan diberikan pada yang dah dewasa ataupun yang berusia dari segi kesihatan. Tetapi yang terjejas juga adalah kanak-kanak. Antara yang terjejas di samping tak langsung sebenarnya. Contoh bila adanya dengan sekarang dilaksanakan PKP, ramai yang terjejas dari segi pendapatan. Dan kemiskinan baharu ni yang baru muncul ni, pengurangan pendapatan ni menjejaskan anak-anak dari segi banyak segi. Keluarga lah keseluruhan, tapi anak-anak juga terjejas. Pendidikan, terutama pendidikan dan juga pemakanan. Jadi memang ini kita harus memang kita cuba kerja untuk membantu kan. Di samping ibu ayah juga mencari jalan penyelesaian kan, kita juga kalau ada alternatif yang boleh kita tawarkan pada masyarakat, itu ada perkara yang baik kan. Pendidikan juga satu aspek yang juga ditinggalkan. Kita ada kamu yang berkenak baru bersekolah ataupun sedang bersekolah, menghadapi situasi yang janggal kan? Sekolah di rumah, itu pun kalau yang boleh bersekolah di rumah, banyak yang tak ada kemampuan dan kemudahan untuk mengadakan sesi sekolah di rumah. Ini akan menencatkan pendidikan, akan ada satu lompong dalam jalur pendidikan tu kan, dia punya timeline tu, dalam masa tu akan ada masa lompong kat situ yang macam kosong, tidak ada ilmu masuk, tidak ada kawan, tidak ada interaksi. Jadi itulah antara yang dihadapi oleh anak-anak. Di samping masalah kesihatan yang dilalui ini, perkara kesihatan yang umumnya berlaku sebelum COVID lagi, dengan datangnya COVID, ini ditimpal gandakan macam tu. Wallahualam, sedikit perkongsian. Dr. Jeb, sebelum sekarang bekerja-kerja lagi kan, jadi saya dah tanya soalan. Kalau Dr. Jeb dapat sikit bagi kita info yang boleh disebarkan lah ya, boleh diumumkan tentang perkembangan terkini penularan wabak COVID-19 ni, dan apa sebenarnya yang kita kena predict ke depan untuk tindakan kita bersama lah, khasnya golongan belia dan juga keluarga muda dan juga masyarakat awam lah ya. Satu benda yang penting lah untuk saya nyatakan adalah vaksin yang akan hadir seawal Mac lah, itu yang yang diwawarkan. Kita agak lambat, negara lain dah mula ada webinar tempohari dengan UK, mereka banyak kan dah dapat vaksin lah. Tapi macam mana walaupun ada vaksin kan, memang akan didahulukan mereka yang berisiko, yang emas, yang ada penyakit comorbidities kita panggil, dan penyakit lain, kronik yang lain. Tetapi walaupun ada vaksin seolah macam satu penyelesaian utama, tetapi kita harus kekalkan buat masa ini. Saya rasa bukan dalam seterdekat lah, mungkin sampai puluhan tahun ni atau tahun depan, kita punya norma baru ni, kita masih kena, sebab hakikat sebenarnya COVID sekarang dah ada dalam masyarakat. Kita tak tahu siapa di kalangan kita ni, sebelah kita mungkin ada, cuma kita sebabkan usia kita dan fizikal kita yang cergas mungkin tak nampak lagi simptomnya, tapi kita boleh menjadi pembawa untuk orang lain. Begitu juga dengan kanak-kanak, sama juga, kebanyakan mereka ni tak ada simptom sangat, tapi mereka boleh bagi pada orang lain. Jadi walaupun vaksin tu ada satu alternatif yang baik, tapi kita jangan terlalu ambil mudah. Maksudnya okeylah, vaksin dah ada, so okeylah, bolehlah nak buka mask dan jalan, tak, belum lagi. This is not the time yet, it's too soon. We have to make way. Kita kena ramai kena vaksin ni. Kita ada vaksin untuk berapa juta baru, sedangkan populasi kita ramai lagi pada tu. Kalau untuk penataran vaksin yang baik, harus ada sekurang-kurangnya dalam 4% atau 90% daripada populasi diberi vaksin, baru kita boleh katakan selamat. Dan harus ingat, virus ni bukannya statik lah, dia bermutasi. Jadi ada juga risiko, tapi rendah sangat. Ini secara teori lah, tapi saya tak susah nak berlaku. Tapi kalau nak jadikan tu boleh sangat. Tapi walaupun vaksin tu ada sebagai macam penyelesaian masalah utama, tapi masih bukan masanya pada kita untuk bergembira lagi. Jadi jangkakan kes akan meningkat buat masa ni, takkan menurun.
seperti yang BJ kita ramalkan sehingga bulan 5 nanti mungkin akan sampai 8,000 kan, angka akan meningkat secara meningkat kalau ekstrapolasi data yang ada. Vaksin ni mungkin akan mengurangkan sedikit tapi tak akan kurang sepenuhnya, dan kita masih kekal dalam jangan kita kembali pada maaf sebelum ni lagi. Rasa 2021 ni masih lagi tahun yang sedikit kelam untuk kita. Itulah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Jeb atas perkembangan semasa tentang COVID yang sedang melanda. Saya cuma nak lanjutkan, ini ringkas untuk Kak Tim, Fatimah. Bila bercakap pasal PKP, COVID dan sebagainya, kadar sosialisasi anak-anak, malah juga orang-orang dewasa ini juga kurang kan. Anak pergi sekolah dah tak boleh nak cakap pun tak boleh dekat-dekat, tak boleh nak bagi kongsi, tak boleh nak salam, tak boleh nak apa kan. Jadi itu menghambat kadar ataupun pertumbuhan dalam konteks sosialisasi anak-anak itu. Jadi ada tak kaedah contoh bagaimana terapi dalam keluarga dapat kita laksanakan, tanam pokok ke, interaksi dengan alam ke kan, apa setakat yang boleh kita buat. Bagi sikit lontaran pandangan mungkin secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fazril. Kalau macam waktu PKP yang kita tak pernah rasa pun sebelum ni, apa yang kita buat adalah menyuburkan balik jiwa-jiwa dalam keluarga tu. Okay. Satu, kalau sebelum ni kita jenis ibu bapa yang pergi kerja, balik, pergi, macam mana orang kata, pergi gelap, balik gelap tak jumpa anak. Tapi sekarang sekarang dah ada masa untuk bersama anak sepenuhnya. So kita suburkan balik hubungan kekeluargaan kita. Okay? So itu perkara penting yang kita kena buat. Bukannya tugas kita jadi ibu bapa ni cari kerja bagi nafkah, lalah anak tu kita tak perasan pun. Tahu-tahu je dah besar. Okay? So untuk anak-anak yang kecil macam yang kita sedang besarkanlah sekarang, untuk anak-anak dewasa lain pula. Kita jangan macam ni terus memerapkan anak-anak tu dalam rumah. Kalau macam contoh ada, dan bergantung juga dengan persekitaran kita. Kalau macam kita duduk dekat kondo ataupun flat, situasinya berbeza dengan orang yang rumah landed. Macam kalau kita dekat tapi kita still kena usahakan untuk kegiatan lain dalam rumah, macam betul macam tanam pokok. So, macam kalau kita orang baru menanam beberapa buah yang daripada PKP lepas, ada yang dah tumbuh, ada yang masih lagi tunggu besarannya, masih lagi menunggu hasilnya, walaupun ada hanya kangkara tanah. So, itu betul lah, untuk interaksi dengan alam kita tak boleh lepaskan. Dan satu lagi, banyak makhluk-makhluk lain yang kita boleh ajak bersama ke dalam rumah. Binatang lah, contoh. Contoh macam kami, kita beli kura-kura, ialah untuk menghilangkan fokus anak hanya sekadar setakat makhluk-makhluk rumah macam mak, ayah, adik-adik lain kan. Maksud kita bawa lah kura-kura, kita kahwin, bukan kahwin, kita pasang kan, seekor jantan, seekor betina kan. Benda-benda tu macam tu memang sangat membantu untuk anak. Tapi mak bapak pun jangan dah ada kura-kura kita anggap binatang lah. So kita kura-kura. Jangan pula bila dah ada elemen lain yang masuk dalam rumah tu, macam kita bila binatang macam tadilah, ayam ke itik kan. Jangan pula kita lepaskan kepada anak tu macam kita lepaskan anak kepada gadget. Semata-mata untuk melepaskan tanggungjawab kita lah daripada melayani anak macam tu. So bila ada binatang lain, kita sama-sama jaga, anggap dia macam ahli keluarga kita juga. Bukan setakat kita lepaskan anak-anak untuk kerja, memudahkan kerja-kerja kita yang kita buat dekat rumah. PKP kan? Wallahualam. Tim, menarik sekali tu. Tambah makhluk dalam rumah tapi jangan jadi macam makhluk device ya.
Maka device ni akhirnya tak jadi juga apa yang kita hasratkan. Sakinah, mungkin satu lontaran ringkas ya, bagaimana sebab dalam konteks ABIM, etosnya di budaya kita juga adalah budaya keilmuan. Ya, macam mana dalam tempoh yang ada ini, ialah pastinya dalam kepayahan juga ada kesenangan, ada kemudahan yang Tuhan nak bagi. Bagaimana waktu-waktu begini dapat kita wujudkan budaya ilmu, budaya membaca, diskusi dalam kalangan keluarga tu. Kalau dapat sikit diberikan tanggapan. Ada banyak sangat ruang sebenarnya untuk budayakan benda ni. Contohnya daripada segi aspek di kalangan anak-anak lah. Sebab memang sebenarnya struggle sebenarnya bila kita nak memisahkan gadget dengan anak ni tadi. Anak saya pernah satu waktu dia macam begitu sangat obses dengan gadget. Sekejap je pun terlepas kan. Tapi jenuh bila kita tarik tu dia mengamuk-ngamuk. Tapi apa yang selepas tu apa yang sempat saya buat adalah anak saya tak pernah membaca dah lagi kan. Jadi apa yang saya buat lah, saya ajak dia buka buku yang menarik, yang ada banyak kartun dan sebagainya, buku-buku ceritakan tentang haiwan ni dan sebagainya. Dia seronok. Saya rasa the main reason bukanlah sebab apa sangat pun, cuma dia rasa gembira sebab mak dia ada kat situ, baring dengan dia, cerita apa semua kan. Dan saya rasa dengan sekarang ni, even dekat dalam medium-medium jual beli pun banyak sebenarnya ditawarkan buku-buku kanak-kanak yang pada harga runtuh lah. Boleh waktu dah kita pelbagai koleksi-koleksi tu dan adakan di rumah. Saya rasa kalau dalam budaya kita di ABIM ni, asalnya hampir semua start kita ada library, mini library kita masing-masing kan. Dan waktu ni kita penuhkanlah mini library kita ni dengan bahan-bahan bacaan yang mungkin bersesuaian dengan anak-anak kita tadi. Saya suka waktu zaman saya kecil dulu, ada banyak buku-buku cerita, hikayat-hikayat lama, tapi dalam bentuk kartun, dalam bentuk yang ada ilustrasi, tapi sekarang macam dah kurang sikit Dan benda sebenarnya selain daripada mengisi masa lapang, tapi benda tu juga membina jati diri juga. Dan pada masa yang sama macam saya sendiri, saya berada dalam satu keadaan yang saya rasa agak mencabar juga sebab saya bekerja, saya seorang ibu, saya seorang isteri dan saya belajar. Kita ada banyak dan juga seorang aktivis kan, jadi ada banyak topi yang kita pakai. Apa yang selalu saya buat adalah sebab kita kan belajar, ada banyak artikel kena baca, so saya selalu bebel. Saya akan kongsikan dengan artikel tu kepada suami saya. Sampai tu saya buat assignment kan. Sebab saya setuju ruang yang saya ada, pada masa sama kita dapat membina komunikasi yang baik dengan suami kita. Pada masa yang sama juga apa yang kita dapat dalam proses menyambung pelajaran tu, ilmu tu dapat juga kita sampaikan kepada suami kita. Kalau sempat jumpa dengan adik-adik lain lah, tapi sekarang tak jumpa kan. Tapi tu antara ruang-ruang ni lah, maksudnya banyak benda yang dapat kita share bersama lah dalam proses kita mengambil pengetahuan. Malah kalau di ABIM sendiri saya rasa tidak putus rasanya program-program bersifat keilmuan ni yang dipancarkan secara live di Facebook ataupun YouTube. Apa yang saya perasan, suami saya rajin lah terlibat mendengar program-program ni. Saya jarang buka tapi saya tumpang dengar. So saya rasa banyak sebenarnya ruang-ruang yang sangat menggalakkan budaya ilmu di kalangan ahli keluarga dalam tempoh PKP ni. Work from home ni kan, wallahualam. Terima kasih Sakinah. Jadi macam mana dapat kita mewujudkan kecenderungan itu kan dalam kalangan anak-anak kita, macam tadi disebut buku, baca buku walaupun tak pernah baca lagi kan. Jadi okey, alhamdulillah. Jadi saya ingat yang soalan yang akhir untuk Saudara Fatin sebelum kita buat kesimpulan, kata pepatah kita, patah orang kita ya, tangan yang menghayun buayan itu adalah tangan yang menggoncang dunia. Jadi pastinya peranan golongan perempuan atau wanita itu sangat utama. Cakap pasal keluarga pastilah, tapi bukan semata-mata dalam keluarga sahaja. Peranan juga menjangkau daripada dimensi kekeluargaan ya. Jadi dalam masyarakat, dalam negara juga sebagai kepimpinan. Jadi peranan wanita cukup penting dan dalam tradisi ABIM itu
memang sejak daripada awal penubuhannya mengangkat harkat wanita ini. Saya selalu teringat kisah orang lama, termasuk kisah kawan-kawan kita di luar negara. Ya, kerana pada era 80-an begitu kan, interaksi antara ABIM dengan gerakan-gerakan lain, pertubuhan lain di luar negara itu sudah akrab. Jadi bila diundang datang ke Malaysia, mereka agak terkejut. Kerana apa? Pertama, ini gerakan Islam di Malaysia tapi memberi ruang tempat duduk laki perempuan itu equal, kiri kanan. Ya. Dalam tradisi mereka barangkali harakah atau gerakan Islam di tempat lain itu masih bertirai. Bukan sekadar bertirai tapi ada kuota yang sangat sedikit. Ya. Malah bila dia tengok lagi baru duduk, tengok komposisi tempat duduk itu equal, tiba-tiba dia nampak lagi yang wanita khasnya helwa memperanan untuk menyampaikan buah fikiran mereka di pentas utama. Ini juga suatu tradisi kita yang sekian lama kita pertahankan. Malah kita lebih mengangkat perkara itu dalam konteks generasi ini dan akan datang. Jadi Saudara Fatin, peranan wanita itu dapat dihuraikan lagi barangkali lebih lanjut dalam konteks keluarga, masyarakat dan juga pembinaan bangsa Malaysia ni. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Fadril. Soalan yang baiklah dan ini antara isu-isu panas dan menarik untuk kita kupas lah. Saya ingat saya suka mula bila kita cerita tentang wanita dan sebagainya, kita selalu cakap, saya ingat sebelum ni cakap wanita ni adalah golongan minoriti. Tapi hakikatnya dekat Malaysia, statistiknya wanita adalah 48.9, 48.6% macam tu dah dan selebihnya lelaki. Maksudnya kita masih seimbang lelaki dan wanita itu. Tapi secara realitinya bila kita pergi kepada universiti, kita akan nampak wanita itu lebih banyak lah, lebih banyak berada di universiti dan sebagainya, graduate. Tapi jika partisipasi di dalam ruang kerja, lelaki tu lebih tinggi dan wanita itu kurang, beza dia dalam 20% lah. Jadi di situ ada pelbagai isu lah kan. Tapi saya ingat kita mulakan dengan, saya sukalah untuk cakap wanita itu selalu dilihat, mungkin kita boleh pada kali inilah dalam sesi ini kita boleh dia ada ayat sebelum ni saya ingat daripada Dr. Zul dan yang lain-lain sebut menyah mitoskan beberapa isu tentang wanita ni. Dia macam selalu kita sebut wanita ni hanya di rumah, tidak perlu berada di lapangan. Ada kata wanita ni tak boleh jadi kepimpinan sebab dia ada 9 nafsu, 1 akal. Apa lagi? Apa lagi ada beberapa perkara lah yang, tapi saya ingat ini semua telah disangkal dan saya suka untuk melihat kembali kepada satu keadaan ideal dan yang menjadi contoh itu pada zaman Nabi. Saya ingat ada banyak sejarah pada zaman Nabi. Pertama adalah orang pertama yang menyatakan kebenaran kepada Nabi itu Sayyidatina Khadijah dan saya rasa betapa hebatnya Sayyidatina Khadijah itu, dia menerima salam daripada Allah SWT sendiri kan, melalui malaikat kan, dan hebatnya dia berada yang pertama masuk Islam dan yang pertama mendokong membawa bekal kepada Nabi semasa awal dan dia adalah usahawan, kalau sekarang kita sebut entrepreneur, dan membelanjakan ke seluruh kewangannya dan sebagainya untuk dakwah dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua saya ingat dalam keilmuan ada Aisyah dan sebagainya dan mungkin kita pergi lain sikit, dalam peperangan juga pada zaman Nabi ramai yang bersama dalam Nabi dan salah satunya saya suka adalah Nusaibah yang bersama Nabi pada perang Uhud. Kalau tak silap saya, bagaimana dia mula-mula jadi nurse lah kan, tolong semua. Kemudian pada masa tu ada ancaman kepada Nabi dan dia melindungi Nabi dengan, maksudnya dia daripada tu dia melindungi Nabi daripada serangan-serangan sehingga Nabi kena, dia pun terkena. Dan itu menunjukkan peranan Nusaibah ni bukan hanya berada dalam merawat luka tapi juga melindungi dan memegang senjata. Dan kemudian kita boleh tengok lain apa lagi dalam ilmu fiqh juga ada. Dan dalam menyatakan pendapat, saya ingat ini juga terakam di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah kan, bagaimana nama dia, kalau tak silap saya, siapa nama dia? Khawlah ke? Yang dia tak puas hati dengan jawapan daripada suami dia tentang zihar, kalau tak silap. Kemudian dia bertanya kepada Nabi dan Nabi jawab benda yang sama tapi dia tak puas hati. So dia berdoa kepada Allah.
Dan Aisyah juga pernah berdoa kepada Allah tentang isu hadisul ifki dan sebagainya. Dan ini menunjukkan lelaki dan wanita mempunyai peranan yang sama, tugas yang sama, hak yang sama, dan dia menyumbang kepada kuantiti yang sama. Cuma dia mungkin berbeza dari sudut portionnya, sumbang tindakannya dan sebagainya. So saya ingat dalam isu ni, yang pertama saya ingat kita harus memberi ruang dan peluang lah. Ruang dan peluang ni maksudnya dia terkait dengan empowerment. Saya ingat cerita tentang empowerment ni, saya suka cerita Toha Jabir Alwani dan juga Hassan Al-Banna. Saya ambil masa sikit lah. Yang pertama saya ingat saya selalu berfikir apakah cara empowerment yang bagus. Tapi saya ingat bagaimana Toha Jabir Alwani membuat empowerment kepada anaknya Dr. Zainab dan Dr. Ruqayyah. Itu menunjukkan bahawa bagaimana dia boleh anak-anaknya boleh menguasai dan memahami idea-idea dia dengan baik dan apa orang panggil mendiskusikan perkara itu bersama-sama. Dan bukan anak dia saja, anak menantu semua boleh. Dan bagaimana dia buat? Pertama, dia memberikan task kepada Dr. Zainab. Contohnya dia bagi satu isu, satu perkara, baca, kemudian datang balik berdiskusi, berbincang, argue dan sebagainya. Dan kemudian sentiasa membuatkan perkara itu sehingga Dr. Zainab mampu untuk menyatakan pendirian dan membuat orang panggil apa? Keputusan sendiri. Membuat keputusan ni penting sebab dari situ dia bertanggungjawab dengan keputusan dia. Saya ingat itu adalah empowerment. Bukannya sebab 30% so kita bagilah dia 30% ataupun sebab kita nak dia so kita bagilah dia, kemudian dia terkotang-kanting dan sebagainya. So saya ingat itu empowerment yang perlu kita buat lah. Dan empowerment ni bukan hanya di tempat kerja, maksudnya dalam keluarga juga. Contoh macam Sakinah tadi kan, dia berkongsi. Saya ingat kenapa lelaki ni lebih daripada wanita, sebab dia ada ruang-ruang sosialisasi yang lebih besar. Dan setiap hari Jumaat dia pergi dengar khutbah Jumaat tu, macam-macam isu kan. So sebenarnya sejauh mana kita berkongsi lah di rumah. Kadang saya pun jarang-jarang juga macam keluarga berkongsi kan. Tapi saya ingat itu adalah, mungkin kita ingat isu politik ni perempuan tak minat dan sebagainya. Tapi mungkin kita perlu berkongsi supaya idea tu sebenarnya dia sampai dan kita boleh proses benda tu sebenarnya. Daripada proses tu kita boleh membuat tindakan dan keputusan. Dan kemudian saya ingat Hassan Al-Banna ni juga menarik lah untuk kita menjadi contoh lah kan. Macam dalam buku dia Cinta di Rumah Hassan Al-Banna kalau tak silap. Bagaimana dia mendidik, contoh dia memberi masa kualiti bersama anak-anak. Dia tahu apa orang kata, bila anak dia kena pergi jumpa doktor, kena ambil report card dan sebagainya, dan dia mencari masa untuk bersama dengan keluarga. Dan anak-anak dia macam dia empower anak dia dengan contoh dia bagi duit belanja dalam masa sebulan. Sehingga ada kawan-kawan saya, mak bapak dia bagi duit belanja sebulan, tengok macam mana dia menguruskan. Dan dia kata mesti ada portion untuk infak. So saya ingat ini adalah dan empowerment ini bukan hanya kita kena empower wanita saja, sebab saya sebut dalam unit keluarga itu kita ada lelaki dan perempuan yang peranan yang sama. Kita mesti bergerak bersama dan empower bersama. Dan saya ingat ini kerja bersama-sama lah untuk kita membantu dan melahirkan keluarga-keluarga berwawasan yang kita nak ni lah. Dan negara bangsa ni bukan hanya wanita je empowered. Sebab saya ingat kalau kita contohnya terlalu empowered wanita pun, lelaki tak berdaya, dia macam tak seimbang. Negara bangsa yang baik ini adalah kita mempunyai keseimbangan yang betul, sebab kita kan dunia ni dah seimbang dan lelaki dan manusia juga perlu seimbang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. So saya ingat mungkin di situlah dan kita perlu untuk sebagai belia untuk masa depan kita perlu buat naratif baru dan apa ya untuk merealisasikan kita punya wawasan dan sebagainya lah. Okay, itu. Wallahu alam. Terima kasih Saudara Fatin, dan kita dah sampai kepada penghujung rancangan kita. Sebelum kita pergi kepada khulasah, saya ingin sedikit menyambungkan susur galur perbincangan sejak bersiri pertama. Kita berbahas tentang belia dan juga tarbiyah, elemen-elemen penting dalam pendidikan seorang pemuda Islam. Kemudian sesi kedua kita bicara tentang belia Islam dan ramuan kebitaran umat, bagaimana belia Islam harus dipersiapkan untuk sesuatu yang besar akan datang. Dan hari ini kita sedikit memberikan penumpuan dan fokus kepada aspek penting dalam pembinaan hasrat dan wawasan kita, iaitu tentang keluarga dan juga pembinaan bangsa Malaysia.
Terima kasih kepada semua panel yang memberikan buah fikir masing-masing. Kita akan satu pusingan ringkas untuk kesimpulan khulasah untuk perbincangan pada hari ini. Kita mulakan dulu dengan saudari Sakinah. Silakan. Okey, suka untuk saya ingatkan agenda pembangunan keluarga ini bukanlah agenda wanita sahaja. Tidak, ialah agenda bersama. Jadi dalam apa saja aktiviti yang kita nak buat selepas ini, kita fikirkan apakah cara pendekatan yang boleh kita buat supaya apa juga yang kita nak sampaikan tu ada timbang tara tentang penglibatan keluarga dan peranan wanita lah juga dalam aktiviti-aktiviti kita. Itu saja, wallahualam. Terima kasih Sakinah. Kita lanjutkan dengan saudari Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk akhirnya bercakap tentang keluarga dan pembinaan bangsa Malaysia ni, satu benda yang kita paling kena jaga, tadi kita cakap pasal tentang dalam rumah dan luar rumah. Benda yang paling penting kita kena perhatikan adalah pintu rumah. Okay, sebenarnya macam ni. Pintu rumah sebab apa? Pintu rumah tu adalah satu elemen yang memisahkan antara dalam rumah dengan luar rumah. Okay, so pada pintu rumah tu ada elemen kekitaan. Sebab tu bila kita keluar rumah, masuk rumah, ada doa. Memang semua benda ada doa, tapi kenapa masuk rumah pun ada doa, keluar rumah pun ada doa? Sebenarnya macam benda tu macam simple sangat. Macam kalau ikutkan kita masuk tak payah baca doa pun mungkin tak ada jadi apa. Tapi bila ada doa, bila kita keluar, kita minta Allah jaga keluarga kita. Bila kita masuk, masuk ke dalam rumah, minta rumah kita terjaga juga daripada anasir-anasir luar yang tidak baik. Yang baik tu kita bawa juga masuk. Cumanya kita tak nak dari dalam rumah tu rosak. Sebab tu kita kena jaga pintu rumah kita. Allahuakbar. Terima kasih Fatimah. Kita tutup dengan lanjutan daripada saudari Fatin. Silakan untuk khulasah. Okey, terima kasih Saudara Fazril dan semualah panel pada hari ini. Saya ingat menariklah perbincangan kita hari ini kan tentang wawasan keluarga merealisasikan bangsa Malaysia yang kita cita-citakan. Dan sebenarnya kita dah, dulu sebenarnya dia bermula daripada 2020 kan, sekarang dah 2021, so boleh membuat refleksi semula lah kan. Saya ingat ada beberapa perkara yang penting. Saya ingat 4 perkara utama dalam pembinaan keluarga ni selain daripada ilmu tu yang utama lah. Dan saya ingat dalam masa sekarang perlu pada kemahiran. Kemahiran ni sangat penting ke ibu bapaan, menghadapi masa depan, persediaan, cabaran dan sebagainya. Kemudian yang paling utama juga, semuanya utama lah kan. Iman tu juga penting lah. Iman yang benar. Jangan, iman malah, tapi kadang-kadang kita ada iman ayah pin ke apa kan. Tapi maksudnya kita kena iman yang benar lah. Siratul mustaqim kan. Dan persediaan kemahiran tadi dia membawa juga kepada etika dan akhlak adab ni juga penting untuk kita bawa. Sebab inilah apa yang berlaku. Dan saya ingat saya suka untuk ambil ayat daripada Hamka lah. Dia kata pembinaan bangsa dan negara harus dimulai dengan akhlaknya, iaitu batinnya, ataupun batin tu maksudnya jiwa. Dan jiwa kita kena ada 2, iaitu pertama adalah jiwa yang hidup. Saya ingat Fatimah ada sebut, jiwa kita kena hidup, kita kena empati, kita kena real, kita bukan hanya keluarga kita, bukan diri kita saja, tapi seluruh masyarakat. Dan yang kedua ni saya ingat penting juga adalah berani. Berani ni orang kata orang yang paling macam kita rasa hebat, berani mati kan, berani mati. Tapi Hamka kata berani itu berani hidup. Kenapa? Hidup ni memang ada banyak cabaran dan siapa yang berani hidup itu lebih baik kerana hidup dia yang menentukan mati dia. So saya ingat itu adalah pentinglah 5 perkara yang boleh kita bawa wawasan keluarga kita ini dalam merealisasikan bangsa Malaysia tu. Dia bermula dengan diri kita lah sebagai unit asas dalam negara, masyarakat dan negara. Wallahualam. Terima kasih pada semua. Terima kasih Fatin, terima kasih Fatimah, terima kasih kepada Sakinah, terima kasih Dr. Jeb yang sudah keluar dari siaran kita kerana tugasan beliau. Alhamdulillah kita dah bincangkan panjang lebar, sebenarnya satu perbincangan yang begitu hidup dan menarik. Boleh dimodulkan, malah boleh dikembangkan lagi untuk kegunaan dan manfaat kita akan datang. Berbicara daripada awal tentang wawasan keluarga, masuk kepada aspek kerukunan rumah tangga, ancaman terhadap institusi kekeluargaan, kemudian tentang kesihatan keluarga, kemudian kita masuk tentang terapi, budaya, ilmu yang wajar disuburkan dalam keluarga kita,
cakap tentang ancaman gadget dan juga ancaman masa kini. Akhir sekali kita sepakat tentang peranan wanita dan lain-lain. Akhirnya kita tahu dan kita sepakat bahawa ini adalah sesuatu yang mesti diberi perhatian. Dan sebagai aktivis ABIM, Gerakan Islam, itu lebih jadi keutamaan kita kerana kita memikirkan suatu pembangunan generasi yang mampu mempunyai kadar resilience, kadar daya tahan yang kukuh dan kuat bagi menempuh masa depan dan memimpin umat kita dan bangsa kita untuk sesuatu yang lebih baik. Saudara, sebelum kita tutup, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita juga jadi keluarga yang baik, bahagia. Negara kita juga jadi negara yang bahagia sebagaimana yang terakam dalam firman Allah, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Ini adalah suatu hasrat bersama yang wajar untuk kita realisasikan. Saya tutup dengan beberapa pengumuman. Pertama adalah tempahan kalender. Jadi ini bukan tempah untuk membeli kalender. Hari ni tak keluar pula di skrin. Ya, ada tempahan untuk kalender tapi bukan untuk beli ya. Jadi kena betul niat dia. Kita infak untuk kalender ini. Secara berinfak satu unit kalender RM5 saja. Dapatlah infak tu, dapatlah kalender tu. Pahala pun dapat. Alhamdulillah. Dan pahala infak juga dapat besar di sisi Allah, hanya RM5. Boleh buat tempahan. Saya dah maklumkan semalam bahawa sejak 2 hari 3 hari kita buka untuk tempahan infak, dah habis lebih daripada separuh daripada jumlah stok yang kita ada. Yang kedua, untuk makluman juga, ABIM merupakan frontliners ataupun telah dipanggil untuk bertugas oleh KKM menerusi surat daripada pengarah atau ketua pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia bertarikh 14 hari bulan Januari, memberikan kebenaran bertugas kepada ABIM sebagai salah satu daripada hanya 4 saya ingat NGO yang diberikan izin untuk bertugas sepanjang PKP. Jadi insya-Allah kawan-kawan kita seluruh negara dan keluarga besar kita, ya, keluarga besar ABIM dan jamaah kita sedang bersiap-siap untuk memastikan persiapan menghantar bantuan yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia sebenarnya. Itu bukan duit daripada ABIM sendiri. Kita pun ialah ada keterbatasan sebagai NGO, tapi sumbangannya datang daripada rakyat Malaysia berbilang latar belakang agama dan juga etnik. Betapa kita melihat satu daripada etos rakyat bangsa Malaysia itu sudah ada dalam konteks krisis ini. Dan yang ketiga, esok kita akan bersiaran insya-Allah dengan siri yang keempat, Bicara Tanwir, yang akan mengupas tajuk pendidikan masa depan dan prospek kemakmuran negara. Ini akan dibahaskan secara bersama oleh Naib Presiden ABIM, Saudara Radin Muhammad Imaduddin, dan Esko Pendidikan ABIM, Saudara Safwandi bin Suwaidi. Dan ini akan mengambil suatu sisi dan dimensi penting dalam apa yang kita bahaskan. Dia adalah suatu yang berkesinambungan dan insya-Allah kita akan cuba tuntaskan pada sesi esok hari, jam yang sama dan bersiaran dalam platform yang sama. Dengan ini, kita ucap terima kasih kepada semua panel, Kak Fatin, Kak Tim, Sakinah, Dr. Jeb dan semua yang menonton kita pada hari ini. Teruskan menonton dan like, share, komen di Facebook yang membina, kami cukup hargai. Saya nak baca satu pantun. Ada pantun. Pantun ni bukan pantun saya buat. Pantun ini dibuat oleh teman-teman yang menonton kita. Jadi setiap hari ada orang buat pantun. Kesian mereka berjual beli pantun tapi tak ada yang membacakannya. Terima kasih Saudara Safwan, Zul Abidin dan juga Muhammad Nur Farhan yang berjual beli pantun di komentar. Saya bacakan untuk jadi penutup bagi sesi kita kali ini. Buah rambutan hias diraga, lepuh diraga gundah terasa. Karamah insan asas keluarga, kukuh keluarga, kuatlah bangsa. Menalar bintang di angkasa raya, jangan dilupa mencatat data. Dalam sibuk membina negara, usah dilupa membina keluarga. Terima kasih kepada semua yang hadir dan juga berpartisipasi, berperan serta dalam sesi pada hari ini. Kita ucap terima kasih dan yang lebih penting adalah bagaimana tindakan kita selepas ini. Sama-sama usaha berterusan ke arah keluarga yang lebih baik, masyarakat lebih baik, negara yang lebih cemerlang. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM kini melangkah ke usia separuh abad penubuhannya dalam usaha meneruskan agenda membina dan memimpin tamadun khairah ummah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam menongkah arus dan cabaran globalisasi dan usaha menangani isu dan permasalahan umat, ABIM tekad mensasarkan matlamat menciptakan ABIM sebagai sebuah gerakan kemasyarakatan yang memfokus kepada unsur ilmu dan bakti, iaitu suatu pergerakan bagi membangun masyarakat sebagai ilmuwan yang mencerahkan kelompoknya sendiri dengan ilmu dan hikmah, kemudiannya merencana dan menggerakkan tindakan berstrategi ke arah membaiki masyarakatnya. Maka, bersempena dengan muktamar kali ke-49 Angkatan Belia Islam Malaysia, Malaysian Interfaith Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama. Aplikasi MyABIM turut dibentuk dan dilancarkan, merupakan suatu aplikasi yang dibangunkan untuk menyampaikan maklumat, berita serta pemahaman berkenaan isu semasa serta perkembangan ABIM Pusat, ABIM Negeri dan ABIM Daerah bagi seluruh ahli ABIM. Setelah semua usaha dan perancangan yang dijalankan ini pastinya bermula dengan sokongan dan cetusan idea oleh saudara Faisal Aziz selaku Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia serta seluruh kepimpinan Angkatan Belia Islam Malaysia yang dianggotai oleh komposisi pimpinan dan exco yang pakar dan kompeten dalam bidang mereka. Sesungguhnya, hala tuju dan tindakan ABIM sentiasa berpaksikan 5 budaya ABIM dan seiring dengan visi dan misi ABIM, maka satu demi satu kejayaan pastinya akan membuahkan hasil demi mengangkat ABIM selaku gerakan ilmu dan bakti yang terbaik di Malaysia dan di dunia. Menuju ke separuh abad, Angkatan Belia Islam Malaysia memacu kegemilangan. Naim okey Everything okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum.